Maruah bagi saya, yang mana kenal saya dekat Seremban, yang mana kenal saya dekat Kota Kinabalu, kat Ceras, semua tahu. Dan salah satu yang saya tengok, orang cukup suka lah, humanizing the badge. Selagi ada orang yang lapar, selagi ada kemiskinan, kita takkan dapat settlekan isu keselamatan. Siapakah Nik Izani yang sebenarnya? Nik Izani ni orang biasa. Saya selalu cakap, I am just an ordinary person, happens to live in an extraordinary life. Saya orang biasa saja. Saya dilahirkan di Kuala Lumpur. Ibu bapa saya kedua-duanya orang Kelantan. Saya dibesarkan pun di Kuala Lumpur lah, sekolah ke apa semua. Sampailah ke satu tahap saya sambung belajar di luar negeri dan bekerja di luar negeri. Approximately dalam 7 tahun jugalah saya di luar negara. Di mana tuan? Di US, University Johnson and Wales University, Rhode Island. So 5 tahun saya kat sana dan kemudiannya 2 tahun di Vietnam, Ho Chi Minh City. Saya bekerja di sana. Di US tuan ambil jurusan? Saya ambil International Business dan minor in Psychology. Okay. Lepas grad tu? Lepas grad tu, saya bekerja sebagai Director of Sales and Marketing di US, computer software startup. So dekat situ saya buat kelas malam lah. Saya buat saya punya MBA apa semua. Alhamdulillah selesai. Dan bila George Bush menang time tu, internet bubble burst, company pun tutup. Saya pun beransur lah ke Asia ni balik, dapat kerja pula dekat Ho Chi Minh City. So lepas 2 tahun kat situ, saya pun baliklah Malaysia. Dah 7 tahun kan. Balik Malaysia, tengok ada peluang untuk masuk ke PDRM ni, dapat masuk, diterima masuk. Orang tanya kenapa saya, yalah, dah kerja elok-elok nak masuk polis pula. Itu yang ditanya oleh arwah Tan Sri Sedek, mantan Timbalan Ketua Polis Negara. Saya jawab dalam interview, saya bagi tahu pada ketika itulah tahun 2005, rata-rata dalam media semua menghentam polis, salah guna kuasa, corruption dan sebagainya. Saya cakap kat Tan Sri Sedek dengan panel-panel yang ada, ahli 2, ahli 1, saya cakap saya sendiri pun tak suka polis. Saya pun ada pengalaman yang tak berapa baik lah bila berhadapan dengan polis. Jadi daripada saya nak complain from the outside, I might as well do something from the inside. Tahu-tahu lepas tu dapat. So inilah yang saya dah setakat ini 15 tahun. Saya start dengan pegawai penyiasat narkotik di Seremban. Lepas tu ke Kota Kinabalu sebagai ketua bahagian narkotik juga. Lepas tu kat 2 tahun kat situ saya balik ke Bukit Aman, strike team narkotik. Kalau dulu ada dikenali sebagai Sting ke apa semua. Dan itu nama tak glamour sangat, kita panggil gerakan operasi. Strike team lah. Kat situlah saya rasa paling saya enjoy sekali lah. Maknanya saya tak bercampur. Kita training untuk strike, kita strike dan kita pergi ke mahkamah untuk menangkan kes ni. Itu paling 3 tahun tu paling saya seronok sekali. Lepas tu saya dikeluarkan ke Ceras sebagai ketua bahagian juga, sebelum saya lapor sebagai ADC kepada Timbalan Ketua Polis Negara. 9 bulan, lepas tu saya ditempatkan di Urusdia KPM lah, Perhubungan Antarabangsa. Sampailah pada tahun 2020, saya diarahkan untuk datang ke Petaling Jaya. Kenapa tuan melihat rasuah adalah satu budaya yang cukup keji, especially dalam enforcement punya pasukan? Ini maruah kita. Maruah kita boleh dibeli dengan wang ringgit. Maruah kita boleh dibeli dengan apa sahaja. Maruah bagi saya adalah satu yang tak boleh dijual beli. Sebelum masuk polis, mak saya ada bercakap, bapa saya asalnya tak berapa ni lah, tapi mak saya
Saya ingat pagi raya tahun 2005. Kita duduk di dapur kat kampung Kota Baru, Kelantan. Mak saya pesan kepada saya pagi raya tu, okay, mak tahu anak mak ni macam mana, kerjalah elok-elok, jangan ambil duit orang, itu pesan, jaga maruah. Dan apabila kita diberi kuasa yang sedikit, kita tak jaga maruah tu, mana kita nak letak diri kita ni, nak menghadap ahli keluarga kita. Jangan cerita nak menghadap Yang Maha Esa. Kebanyakan orang ni tak ingat benda-benda ni. Tapi yang sekarang, anak-anak kita balik rumah, kita cerita apa kat dia? Bapak hari ni jumpa tokey, ambil ribu-ribu, nah makan lah. Nah kita beli baju LV ke apa. Nak cerita ni, mana letaknya maruah? Tanya, tepuk dada, tanya selera. Sebelum saya masuk polis, saya selesa dengan gaji saya di swasta lah. Apabila saya masuk polis, gaji saya hanya RM1,800. Apa saya buat? Saya jumpa tokey-tokey ni, dadah ke apa ke, start kau team kes ke apa. Jauh sekali. Yang mana kenal saya dekat Seremban, yang mana kenal saya dekat Kota Kinabalu, kat Ceras, semua tahu. Saya tak buat. RM1,800 di Seremban. Saya adjust diri saya. Asalnya baju dulu, kalau cara gaji kita besar, iyalah, baju kita beli pun cara gaji kita besar. Bila dah gaji RM1,800, of course lah, apa FOS yang RM19.90, saya ingat lagi, saya dah beli. Ada ketika ni orang rumah saya, dia kadang-kadang check wallet saya, bukan dia check gambar girlfriend ke apa. Dia check ada berapa banyak duit dalam wallet saya. Ada ketika ni, dia akan masukkanlah sedikit, orang rumah saya. Biar susah sedikit, jangan disebabkan kekayaan yang sedikit tu kita luput diri. Kita rosakkan satu institusi yang boleh dibanggakan. Our job give us authority tau. Kerja kita ni bagikan kita dikurniakan satu kuasa yang luas. Tapi macam mana kita, how we act, macam mana kita kendalikan diri kita ni, itu yang buatkan orang respect. That's how we gain respect. And respect is earned, it's not given. Just because you pakai uniform, orang respect you. Mungkin depan dia lah, tapi sekarang ni netizen dengan main ni apa semua tutup sekejap. Itu saya cakap, ukur diri. Okay. Jam Omega ke Rolex ke Casio ke, dia bagi tahu masa. Kalau tak mampu, tak payahlah kita nak idam-idamkan handbag. Kalau Rino ke ataupun LV ke Chanel ke, handbag juga bendanya sama. Kita nak tunjuk kat siapa pun, Adjust diri sendiri. adjust. Tak payah nak ikut orang lain. Kita ni, kita ada identiti kita sendiri. Cukup dengan identiti kita. Kalau itulah rezeki kita, itulah, terima saja. Baik, apabila Tuan sampai hari pertama di FPTPJ, apa yang tahu? First kali saya kena assess dalaman saya. Apa kekuatan yang kita ada dalaman saya. Apa kelemahan yang kita ada. Dan saya kata kalau saya nak move keluar ataupun start nak address masyarakat, komuniti di PJ ni, saya kena pastikan enjin saya bergerak dengan lancar. Okey. Tibanya saya di PJ ni, saya ada nampak beberapa kelemahan. Dan saya combinekan kelemahan dengan kekuatan tu, saya cuba perbaiki kat situ. Dan saya, satu kekuatan yang saya nampak, timbalan saya. Timbalan OCPD Petaling Raya ataupun PJ2, itu kekuatan saya. Dan dari situ saya empower dia, di mana kita boleh harmonikan antara ketua-ketua bahagian dan juga ketua-ketua balai lain. Jadi kami ini jadi satu tim yang mantap. Ada sedikit resistant, tapi yang nak resist tu pun faham-faham sendiri. Dia pun, orang pun tak berapa suka lah, dia pun keluar lah dengan sendirinya. Tapi pada dasarnya, apabila kita nak buat sesuatu benda yang betul ni, memang susah, memang akan resistance sedikit.
Tapi bila orang tengok produk yang datang dengan kebaikan yang kita buat, okey, kita dah tak ada nak pening-pening kepala pasal benda-benda yang orang kata grey area lagi. Tak perlu pening kepala. The law is clear. Tak ada grey, is black and white. Senang. Kita teruskan saja. Saya tak minta you buat benda yang tak betul. Kalau saya betul minta you buat benda tak betul, lawanlah saya. Saya takkan buat macam tu. Segala benda yang kita buat adalah untuk kebaikan pasukan, kebaikan komuniti di Petaling Jaya. I am very confident on that. So hari pertama saya datang, itulah saya tegakkan, dan saya cukup berterima kasih pada saya punya deputy yang selama ni cukup bersama, cukup membantu saya. Half daripada beban saya ni banyak dia ambil alih yang apa tu, dan kat situlah saya boleh tackle masyarakat lah, bina balik kepercayaan tu kepada PDRM. Tackle masyarakat tak sebenarnya saya turun saja di ground-ground, ada yang nak berjumpa di pejabat, satu ahad pun ada yang datang berjumpa dan sebagainya. Tuan, kes saya ni tak siasat, kes saya ni macam ni dah lama ni apa semua. Kita bagi penerangan. Ada kadang-kadang kalanya dia orang tak faham. Dia ingat kita tak siasat saja kan. Padahal benda tu, contohnya kes komersial dah ada agreement dan sebagainya. Cuma agreementnya tidak difulfill. Maknanya ianya adalah kes civil. Kita bagi penerangan. Baru dia faham. Dekat sini kita bina balik kepercayaan. Transparency tu. Saya cuba promote transparency. Saya tak ada dah nak sorok. Nak ni apa semua. Tak ada. Saya cuba. Mana yang saya boleh, cuba transparan. Ada yang saya tak boleh. Sebab apa? Keselamatan masa-masa hadapan. Ada yang tu saya nak kena balance. Tapi pada dasarnya transparency, bila masyarakat tahu yang betul, kalau dia ada buat komplain pasal salah laku, benda tu dia ambil tindakan. Kat situlah kepercayaan dibina. Bukan saya nak meludah kat atas muka sendiri ke apa, nak wawarkan, tidak. Tapi setakat memberitahu masyarakat, kalau you komplain, kita akan siasat. Dan jika ada kebenaran dia, tindakan akan diambil. Sama ada dari segi undang-undang ataupun dalaman. Tengok buktinya ada dan sebagainya. Itu yang kita nak bagi tahu kepada masyarakat. Transparency. Dekat situ barulah saya tengok kita boleh move, bina kepercayaan. Dan salah satu yang saya tengok, orang cukup sukalah, humanizing the badge. Maknanya dalam kita kuasakan undang-undang, kita juga menerapkan nilai-nilai murni ni, peri kemanusiaan, budi bicara ni. Kita menerapkan benda-benda tu. Inilah kerja polis. Kita bersama masyarakat dalam pada kita kuat kuasa undang-undang, kita tambah nilai. Kita tengok. Sebab saya percaya dalam isu keselamatan, satu-satu tempat, selagi ada orang yang lapar, selagi ada kemiskinan, kita takkan dapat settlekan isu keselamatan. Kalau kita bersama dengan komuniti, kita dapat bawa isu kelaparan dan kemiskinan ni ke tahap yang lebih rendah, dan satu-satu kawasan itu akan lebih selamat. Dia seorang idealis. Dia banyak pemikiran dia lebih kepada nak memperbaiki mutu kehidupan sejagat. Dalam apa dua ni lah. Macam dalam polis juga, saya tertariklah dengan cara dia ni. Kita kena first kali kita kena accept yang kita hidup dalam dunia yang serba kekurangan. Penuh dengan kelemahan. So nak perbaiki ni bendanya takkan habis. Kalau benda tu takkan habis, jangan kita ingat tak payah buat takkan habis pun. Tak. Sentiasa bangun pagi hari tu, hari ni apa saya nak baiki? Hari ni apa tu? Inilah Barack Obama. Itu jawapannya, Barack Obama. Hari ni apa kita nak baiki? Hari ni apa kita boleh buat elok? Hari ni apa? Inilah dia. So saya suka membaca ni. Second, Sun Tzu. Sun Tzu. Okey. Sun Tzu ni Art of War ni. Ini banyak membantu saya lah dalam saya punya. Apa yang menarik dalam Art of War? Art of War ni dia mengajar kita. Satu yang saya cukup tertarik ni, how seorang ketua tu nak doktrinkan anak-anak buah dia. Sebagai seorang ketua tu, tugas utama dia adalah meyakinkan anak-anak buah dia untuk ikut cara dia. Kalau dia kata panggil seorang, suruh terjun dari tingkat 2. Dia terjun ke tidak? Kalau dia terjun, you adalah ketua. Tapi kalau dia tak terjun, maknanya dia ada tak percaya kepada dia. Ada was-was. Ada was-was. Dia ni tak lama kot. Ni apa semua. Dia ni tak ni kot. Dia ni wayang je kot.
ada persoalan tu. Macam budak-budak saya sama. I am here to stay, saya cakap. Saya akan berada di sini. Kalau you buat silap, saya akan tegur. Kalau kesilapan tu you genuine, saya akan bersama, saya akan ambil tanggungjawab. Sebab apa? It's genuine. Ini kita kena yakin dengan budak-budak. Baik, kita pergi ke potret Tan Sri Rashid, bekas timbalan Ketua Polis Negara. Okey. Terpampang di pejabat tuan. Mungkin apa signifikan Tan Sri Rashid dalam kehidupan tuan? Tan Sri Nur Rashid ni dia mentor saya. Oh, okey. Dia seorang yang cukup garang dan apa saja yang dia ajar, dia lekat kepada saya. Sebab dia garang. Jadi nak tak boleh lupa. Tapi dalam pada tu saya amat berterima kasih kan, kerana dia membentuk saya sebagai seorang pegawai polis. Bagi saya ASP, dia didik saya dengan cara dia lah. Cara dia amat unik, marah dan sebagainya, tapi itu cara dia. Dan saya tolak, macam saya kata, saya ni budak bandar. Saya tolak bunyi bising dan sebagainya, saya ambil apa yang penting yang dia ajar. So, saya amat terhutang budi dah. Dan bukan saja Tan Sri Nur Rashid lah. Tan Sri Nur Rashid sebab saya banyak dengan dia. Ramai lagi pesara polis. Tan Sri Musa Hassan, Tan Sri Ismail Cik Rus, ramai lagi Tan Sri Bakri Zini yang ada di PJ. Banyak memberi kata-kata semangat. Tan Sri Samsuri Arsyad bagi nasihat ni apa semua, macam mana jalankan. Ramai bekas-bekas polis. Banyak membantu. Ada juga segelintir pihak yang memandang tuan mengejar populariti. Ya. Tuan mengejar nama, bukan memberi nama kepada pasukan, tapi lebih pada Ni Izani. Ni Izani. Okey. Itu ramai yang disebut Nik Izani. Saya kurang selesa sebenarnya. Nik Izani akan datang dan pergi. Begitu juga dengan nama-nama lain. Okey. Jangan kita terlalu menyanjung individu atau ketua ke apa semua. Yang perlu kita sanjung sebagai orang Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nik Izani akan esok mungkin akan dipanggil ilahi. Mungkin akan pergi. Tapi kalau nak sanjung pun, kalau nak tengok kebaikan pun, tengoklah dari segi nilai-nilai dan prinsip yang saya bawa. Bawalah benda tu. Teruskanlah. Tolong orang, buat kebaikan. Jalankan tugas dengan amanah. Package ni. Bawalah package ni kalau nak. Nik Izani tu, saya lagi orang lupa lah. Tak ada. Tapi benda package yang kita bawa, nilai-nilai murni ni, prinsip-prinsip diri, jati diri yang ada pada kita, yang tu kita bawa. Promote benda. InsyaAllah, bukan sahaja pasukan, tapi satu-satu komuniti, contohnya PJ ni akan bergerak ke arah lebih baik. Dan saya cukup confident lah. Hari ini PJ adalah bandar yang lebih selamat daripada sebelum-sebelum. Yang lagi selesa lah untuk kita tinggal, untuk kita membesarkan keluarga. Kita nampak memang semua. Apabila kita bercerita pasal dalaman kita ni, ada dua persepsi dekat sini. Antara yang lebih di kalangan mereka yang lebih terbuka, lebih orang kata tolerant lah kepada benda ni. Mungkin dia kata ni, okey, at least kita tunjuk yang kita ada ambil tindakan. At least masyarakat tahu. Okey, transparansi lah. Kan? Tapi ada juga kelompok yang mengatakan, apa nak cerita benda dalaman ni macam ibarat meludah atas muka sendiri. Ni orang yang skeptics yang lebih. Mungkin dia ada sebab dia. Mungkin pada satu ketika dahulu benda ni kita buat dalaman sajalah, tak payah nak cerita ke orang lah. Kita ni keluarga, kita ni adik-beradik dan sebagainya. Itu mungkin dia punya persepsi. Persepsi yang lain tu, of course, kita nak tunjukkan pada masyarakat, yes, kita tak suruh, kita ambil tindakan. Tapi cerita dia macam ni. Due proses dia macam ni, kita terangkan. So, dua-dua pun ada. Tapi, how you strike that balance lah. Kita macam mana pun kita kena balance. Ada benda yang mungkin kita cerita secara keseluruhan, kita tak go detail. Tapi macam kes yang rogol tu, yang pegawai dikatakan merogol tu, saya terpaksa bagi, because it was a case of interest at that time. Kita kena terangkan yang orang
Kalau kita tengok bila mula saya mula terdedahnya benda ni dan saya bagi sedikit penerangan, orang akan kata, oh lepas ni bebas lah, lepas ni kena tukar je. Ini komen-komen yang orang, persepsi yang orang selalu tengok. Sehinggalah pegawai sebut dituduh dan akan dibicarakan lah. Masa barulah orang slow down sikit, nampak betul polis ni actually dia fair. Ya? Dan prinsip saya pun macam tu. Kami dah angkat sumpah. Setiap warga polis sudah mengangkat sumpah setia. Kami bukan budak-budak lagi. Kita bukan budak-budak nak perlu dia, jangan buat ni, jangan buat. Kita dah angkat sumpah. Ingat tu. Kalau kamu langgar undang-undang, you will face the music. There's no two ways about it. What's so special about you? Kalau kita ada masalah disiplin, of course, ada tindakan dalaman yang kita akan buat dan sebagainya. Cabaran tu banyak lah. Cabaran tu banyak. Dia kalau nak senang, senang lah. Kalau nak susah, susah. Kalau nak senang, maknanya saya boleh masuk pejabat. Hello everybody. Okay, apa hari ni? You buat lah, pandai-pandai buat. Senang lah. Senang lah. Tapi kalau kita ada rasa tanggungjawab tu, kalau rasa ada sesuatu yang tak kena, kalau rasa ada sesuatu yang opportunity untuk kita perbaiki, ada rasa sayangkan negara ni lah, tempat kita bekerja, komuniti-komuniti yang ada, dan benda tu memanglah susah, akan mengambil masa yang banyak. Dan kita perlu meyakinkan ramai orang tentang inilah hala tuju yang seelok-eloknya buat pasukan. Banyak nak meyakinkan orang, to convince your men it's not easy. Sebab benda ni susah. Kalau dulu mungkin kita kerja setakat pace kita 20 km sejam, mungkin kali ni nak kena lebih sikit dan sebagainya. Bukan senang nak convince orang, tapi apabila result tu sedikit sebanyak, macam hari tu dah 3 minggu sudah, saya baru cerita 3 minggu sudah, hari Ahad ke hari Sabtu saya tak ingat. Saya selalu hari Ahad Sabtu saya berpakaian preman, saya akan pergi melawat ada komuniti-komuniti lah di Petaling Jaya ni. Jadi saya nampak ada dua anggota dengan satu askar dia buat dia punya beat jalan. Saya tengok ada masyarakat kat situ lah, seorang wanita tukung anak duduk lambai kat corporal dan constable yang tengah buat beat di bandar. Di mananya orang dulu duduk kata persepsi orang bandar ni dah tak kisah dengan polis dah tak ada respect dah. Masih ada. Tu saya cakap, respect is earned, it's not given. Kalau kita berusaha ke arah yang lebih baik, insya-Allah Allah akan bagi respect tu. Kena ikhlas. Tuan telah diumumkan akan dipromot ke SNS Nasional, menjawat jawatan Ketua Sultan Jenayah Selangor. Dan ini adalah satu task yang bukan macam OCPDPJ satu Selangor. Semua mata melihat. Ada yang pihak mengatakan inilah cabaran sebenar ni Izani. Apa perasaan? Perasaan saya berterima kasih kerana diberi kepercayaan. Harapan bukan saja dari pucuk pimpinan PDRM, pucuk pimpinan negara, malah masyarakat yang ada di seluruh dari Perlis sampai ke Sabah pun duk WhatsApp, duk call saya, ucap tahniah. Besar sungguh harapan mereka. Dan bila harapan yang tinggi itu, timbul sedikit rasa takut. Takut ni perlu ada pada setiap manusia. Takut kerana mungkin tak mampu, takut kerana mungkin tak sampai apa yang diharapkan, tak dapat kita nak buat. Tapi saya takkan lari dari perang. Saya dah diamanahkan dan saya akan buat. Saya akan buat. Takut itu saya akan gunakan sebagai satu
kekuatan kepada saya. Bila kita takut tak orang tak dapat nak capai satu-satu benda tu, kita usaha lagi. Kalau rasa tak pandai, kita belajar. Kalau rasa tak tahu, kita buat homework, siap-siap dan sebagainya. Benda-benda macam ni. Saya selalu gunakan apa yang kelemahan yang ada pada diri saya untuk bantu memberi kekuatan. Turn your weakness into strength. Turn threats into opportunity. Itu saya criss-cross selalu. Dan benda ni dalam setiap manusia ada. Dan saya kena akulah yang memang betul ada sedikit ketakutan dalam diri saya. Tapi make no mistake, saya sampai sana insya-Allah saya akan buat yang terbaik. Pada warga IPD PJ, pertama sekali saya minta maaf. Saya hanya manusia biasa dan saya tak lari daripada kelemahan-kelemahan saya. Mungkin saya ni susah, amat sukar sekali untuk bekerja dengan saya. Saya ada tegas saya, hari-hari tegas saya, bergantung kepada tempat-tempat dia ni apa semua. Ada. Mungkin bahasa yang saya gunakan keterlaluan, suara yang tinggi dan sebagainya. Saya minta maaf. Saya susun 10 jari, saya minta maaf. Tapi ini bukanlah personal. Ini bukanlah attack secara peribadi, tetapi ini adalah untuk kebaikan pasukan. Untuk kebaikan masyarakat yang kita dah angkat sumpah untuk menjaga mereka ni. Kalau ada benda yang saya tegur tu, semua pun tahu, ianya bukan dari segi peribadi. Ianya tugas-tugas, teguran dari segi tugas-tugas yang sepatutnya kita buat. Kalau boleh lebih lagi dan sebagainya. Itu saya minta maaf. Dan tuan-tuan sendiri, puan-puan sendiri dah nampak bezanya. Dalam setahun kita dah melakukan pelbagai penugasan sekali. Dah nampak, betul penat, betul, memang penat. Tapi nampak bagaimana penerimaan masyarakat kepada IPD-PJ sekarang. Tuan-tuan sendiri nampak. Teruskanlah. Bantu Tuan Fakarudin yang bakal mengganti, dan Tuan Fakarudin adalah orang yang sangat baik. Saya kenal dia dari dia superintendent, dari dia DSP sewaktu dia bertugas di istana. Berintegriti dan pada IPD-PJ mereka akan bakal menerima seorang komander yang sangat baik dan sangat berdedikasi lah dalam dia nak menjalankan tugas. Saya nampak benda apa yang PJ buat ni akan diteruskan, malah akan bertambah baik lagi daripada zaman saya dengan adanya Tuan Fakarudin. So kepada warga IPD-PJ, kalau yang bersedih tu tak payah bersedih. Sebab Tuan Fakarudin pun handsome juga. So yang mana yang saya tegur ni apa semua tu, gunakanlah peluang kedua ni sebaik habis. Sebab second chance do not come often. It doesn't come often. Gunalah peluang kedua yang mana diberi peluang dan sebagainya. Kemaskanlah. Sebab apa? Kerja yang kita buat hari ini adalah ibadah. Ibadah tak semestinya solat dan sebagainya, itu wajib. Kerja yang kita buat ni ibadah. Ingat tu, insya-Allah.